Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 27 Januari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. PAS menafikan dakwaan kononnya parti itu menolak tawaran kursi daripada UMNO pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Sebaliknya, Pesuruhjaya Badan Perhubungan PAS Negeri, Abdullah Hussein berkata partinya lebih tertarik dengan tawaran Bersatu yang dikatakan menawarkan lebih banyak kursi untuk ditandingi pada Pilihan Raya akan datang. Jelas Abdullah, setakat ini belum ada rundingan atau perbincangan dibuat bersama UMNO Johor berhubung pengagihan kerusi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor dan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Apatah lagi menyatakan pendirian menolak tawaran kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Tambahnya, sebagai rakan dalam Muafakat Nasional MN, PAS Johor sentiasa berlapang dada dan terbuka untuk terus komited dengan usaha memperkukuh pemuafakatan sedia ada. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, PAS Johor menyeru dan berharap apa jua isu berbangkit dapat diperbincang secara ukhuwah melalui rundingan agar hubungan yang terbina akan terus terjaga. Abdullah berkata pendekatan itu penting bagi mengelakkan salah faham, andaian dan laporan yang mengelirukan di media sosial. Abdullah berkata demikian ketika mengulas video tular baru-baru ini yang memaparkan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Hasni Muhammad, mempersoal kejujuran PAS dalam MN selepas parti itu didakwa menolak tawaran 4 kerusi daripada UMNO dan dikatakan lebih tertarik kepada tawaran 15 kerusi daripada Bersatu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengakui gelombang Omicron sudah bermula di Malaysia dan dijangka meningkatkan kes jangkitan COVID-19 di negara ini. Namun begitu, kadar vaksinasi yang tinggi dalam kalangan penduduk akan dapat membantu mengawal penularannya. Menerusi ucapan di Twitter, beliau berkata bagi menghadapi situasi itu, sistem kesihatan negara sudah bersiap siaga dan beliau berharap akan dapat bersama-sama mengatasi gelombang itu. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi catatan di laman Facebook memaklumkan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan ia termasuk pelaksanaan langkah kesihatan awam dan liputan ujian kendiri berkala. Dalam perkembangan berasingan, 107 kluster COVID-19 membabitkan sektor pendidikan dikesan Kementerian Kesihatan KKM bermula 1 Januari hingga 25 Januari dengan melibatkan 4,633 kes. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, peningkatan ketara dicatatkan selepas pembukaan sesi persekolahan pada tahun 2022 berbanding sesi persekolahan pada tahun 2021. Katanya daripada 107 kluster pendidikan yang dikesan, institusi pendidikan Kementerian Pendidikan KPM catat paling tinggi iaitu 56 kluster melibatkan 52.3%, diikuti pendidikan lain 24.3%, manakala pendidikan tinggi pula 20.6% dan institusi pendidikan swasta berdaftar KPM 2.8%. Jelas beliau lagi pada Minggu Epidemiologi ME 1 tahun 2022 hanya terdapat 3 kluster pendidikan direkodkan, namun kenaikan kluster dilihat pada permulaan sesi sekolah pada ME kedua apabila 15 kluster direkodkan, sekaligus menjadikan peningkatan sebanyak 313% pada ME ketiga. Kemudian pada ME keempat sehingga 25 Januari, sebanyak 26 lagi kluster pendidikan dilaporkan. Beliau berkata daripada 4,633 keseluruhan kes kluster pendidikan, sebanyak 4,092 kes iaitu 88.3% sudah lengkap menerima vaksin COVID-19 dan 112 kes 2.4% pula telah menerima dos penggalak. Majoriti kes yang dilaporkan hanya bergejala ringan iaitu kategori 1 dan 2 iaitu 99.7% daripada 4,621 kes, manakala hanya 0.2% iaitu 12 kes adalah terdiri daripada kategori 3 dan 4 yang kini berada dalam keadaan stabil dan dirawat di fasiliti kesihatan. Jelasnya berdasarkan hasil siasatan Pejabat Kesihatan Daerah PKD ke atas kes dan kluster yang dilaporkan, kejadian berpunca daripada beberapa faktor seperti ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP warga institusi pendidikan semasa di sekolah dan di luar waktu persekolahan formal, terutamanya apabila berada di asrama. Susulan itu, KKM sudah menggariskan beberapa garis panduan saringan COVID-19 bagi sektor pendidikan dalam strategi pengujian COVID-19 kebangsaan.
Antaranya sekolah rendah dan prasekolah, pelbagai agensi perlu melakukan ujian pengesanan COVID-19 menggunakan RTK antigen ke atas 10% daripada kohort murid yang hadir ke sekolah pada setiap minggu. Selain itu, pengujian perlu dipantau oleh pihak sekolah dan PKD yang bertujuan untuk mengesan awal kes COVID-19 dalam kalangan murid sekolah. Kabinet telah memutuskan untuk membenarkan semula umat Islam di negara ini kembali mengejarkan ibadah umrah mulai 8 Februari depan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, keputusan itu dibuat selepas kerajaan memutuskan untuk tidak melanjutkan penangguhan sementara ibadah umrah yang berkuat kuasa 8 Januari lalu. Bagaimanapun, beliau berkata garis panduan prosedur operasi standard SOP baharu susulan penarikan semula penangguhan itu akan dibincangkan secara terperinci termasuk bersama agensi umrah selepas ini. Beliau berkata demikian selepas pelancaran video Dream Malaysia melalui kerjasama Tourism Malaysia dan GoPro Malaysia semalam. Sementara itu, berhubung penerbangan pertama bagi jemaah umrah bermula 8 Februari ini, Datuk Seri Nancy berkata ia belum diputuskan lagi. Bagaimanapun, katanya agensi pelancongan umrah sudah mengetahui kerana mereka telah mengadakan perjumpaan bersama sebelum ini. Seterusnya, 5 lelaki ditahan selepas terlibat dalam satu pergaduhan ketika melakukan urusan menarik kenderaan yang terbabit dalam kemalangan di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong berkata, hasil siasatan mendapati berlaku perselisihan faham membabitkan 20 pekerja penarik kenderaan yang berada di lokasi sebelum masing-masing bergaduh. Sebelum ini, katanya anggota polis trafik, ibu pejabat polis daerah IPD Timur Laut yang berada di lokasi kejadian telah cuba meleraikan pergaduhan tersebut tetapi gagal. Berikutan itu, mereka mendapatkan bantuan dari anggota polis cawangan kereta peronda MPV dan unit rondaan bermotosikal URB IPD. Bagaimanapun, sebaik anggota tambahan tiba di lokasi, kesemua individu berkenaan bertindak melarikan diri. Menurut Sofian, pihaknya kemudian dapat mengesan mereka yang terlibat sebelum melakukan tangkapan terhadap 5 suspek berusia 26 hingga 50 tahun di sekitar Georgetown. Turut dirampas senjata yang digunakan dalam pergaduhan tersebut ialah topi keledar serta besi mengunci tayar motosikal Fortlock. Tambah Sofian, permohonan reman terhadap kesemua suspek akan dilakukan hari ini di Mahkamah Magistrate Georgetown. Selain itu, pihak polis juga kini sedang mengesas suspek lain yang turut terlibat dalam kes berkenaan. Semalam tular satu video berdurasi 30 saat menunjukkan sekumpulan lelaki bergaduh di lokasi kemalangan di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu. Polis belum menerima laporan berhubung video tular melibatkan seorang lelaki bersongkok bertindak ala samseng menghalang sebuah kenderaan lain di Setia Alam baru-baru ini. Ketua Polis Shah Alam, SCP Baharudin Mat Taib berkata pihaknya menerima maklumat mengenai imej dan video pemandu lelaki itu dimuat pengguna Twitter pada pukul 4.18 petang kemarin. Beliau berkata kejadian didakwa berlaku pada Ahad lalu di Jalan Setia Gemilang U13/45B berhadapan Pangsapuri Seri Mutiara. Menerusi video berdurasi 2 minit 18 saat jelas memaparkan pelaku yang menaiki sebuah kereta jenis Proton perdana cuba memotong barisan di sekitar jalan berkenaan sebelum mengejar kenderaan mangsa lalu berhenti dan menghalang laluan. Hasil semakan mendapati tiada sebarang laporan polis dibuat mana-mana pihak berhubung kejadian itu setakat ini. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membuat laporan di Balai Polis Berhampiran bagi tindakan selanjutnya dijalankan. Jabatan Perdana Menteri JPM menafikan maklumat yang ditular kononnya kelepasan cuti diberikan pada bulan depan. Tegasnya berita yang disebar melalui tangkap layar di aplikasi WhatsApp adalah tidak benar. Katanya perkara itu merujuk kepada tangkap layar yang tular di media sosial khususnya di WhatsApp bertajuk pemberitahuan di bawah subsection 9-2 Akta Kelepasan 1951 Akta 369 mengenai pengisytiharan Hari Kelepasan Am di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada 3 Februari ini. Sebelum ini tular di media sosial selepas pihak tertentu menyebarkan maklumat yang cuti akan diisytiharkan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada tarikh berkenaan. Berikutan itu, JPM menegaskan kepada orang ramai agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat.
Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.